banjir dah selesai. Tapi kita tengok cara SAR, Search and Rescue. SAR ini bukannya nak menunggu kapal karam, kapal terbang jatuh, SAR mesti berlaku. Banjir pun perlukan SAR, mencari dan menyelamat ini. Jadi kita pun tak tahu. Dulu kita ada satu pasukan SAR smart, kononnya hebat. Jadi apabila saya tengok kes Taman Seri Muda ni, tak nampak pun satu video berita, kalau saya terlepas pandang minta maaf, yang smart masuk ke kawasan Taman Seri Muda untuk nak menyelamatkan mereka yang duduk di atas bumbung. Malah ada yang duduk atas bumbung lebih daripada 24 jam. Ada yang 36 jam. Jadi kita pun tak tahu smart ni ada ke. Dan smart ni kabarnya di bawah NADMA. Sekarang ni telah tiba masanya NADMA itu tidak boleh lagi ketua pengarahnya seorang PTD, pegawai takbir diplomatik. Kerajaan patut sekarang ni menjadikan jawatan ketua pengarah NADMA ini antara dua ya, secara bergilir, iaitu daripada Angkatan Tentera atau PDRM. Maknanya mereka tak tetap di situ. Kalau prestasinya baik, kita sambunglah mereka. Mungkin kontraknya di situ 2 tahun. Tapi jika dia ataupun 3 tahun. Jika dia baik, kita sambung. Jika tak baik, kita tukar. Kita masukkan giliran mana masa itu. Kalau hari ini ketua pengarah NADMA daripada ATM, kita nampak dia gagal, kita tamatkan perkhidmatan dia, tukarkan dia balik jadi apa-apa tugas di PDM, kita ambil pegawai polis pula untuk kendalikan ni. Dan sekurang-kurangnya mereka ni mestilah bertaraf sekurang-kurangnya 3 bintang, ataupun kalau tak ada bolehlah ke 2 bintang, iaitu antara Major General dengan CP ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau NADMA ni masih lagi diketuai oleh pentadbir seperti pegawai PTD, inilah jadi dia tak alert. Saya dengar satu video, kalau saya pegawai kerajaan, malu saya apabila saya ditegur oleh Perdana Menteri, saya nak barang ni hantar sekarang, hari ni juga sampai. Kalau saya jadi ketua pengarah, saya balik ofis hantar surat tender lah. Maknanya saya tidak melakukan sesuatu dalam menghadapi ini. Mana ada gudang simpanan bencana? Kan kita ada gudang simpanan stok makanan. Mana dia alat-alat rescue kita, bot kita? Mana dia? Atau pada pun mana drone? Kabarnya kerajaan ada beli drone harga berjuta-juta ringgit. Mana drone kita? Jadi negara kita ni, jika pengurusan bencana memang lebih rendah, lebih lebih tak profesional seperti yang berlaku dalam negara maju. Jadi bagaimana nak jadi sebuah negara maju kalau menghadapi bencana pun tidak profesional, tidak selaraskan? Saya dah tulis puncanya kenapa dulunya Menteri Penerangan ni, saya masih ingat lagi Muhammad Rahmat, Ahmad Sabarici dan sebagainya lah yang jadi Menteri Penerangan. Kalau berlaku bencana, dialah yang akan mengendalikannya sebagai pengurusi jawatankuasa bencana negara. Dia orang akan bergerak. Sebab kita dalam keadaan, walaupun sekarang dah internet, cuba tuan-tuan tengok handphone tuan, Majlis Keselamatan Negara, dengan dia punya mesej yang hantar tu, apa dia panggil, yang dia tembak tu, yang dia tembak tu, ada sebut alert banjir, MKN ini, tak ada. Cita-cita asyik DOS, cita-cita DOS, masuk penggalak ketiga, sini walk, nak apalah benda, saya baca lah, Datuk Seri Padang lah. Maknanya kita tidak aktif langsung, tak ambil berat lah. Maknanya war room, dulu dipanggil bila kan MKN ke war room, NADMA ke, tak berfungsi dalam mengatasi banjir ini. Beribu rakyat jadi dimangsa. Kita masih lagi menunggu bila kerajaan nak umumkan kerugian negara yang melibatkan rakyat dalam banjir ni. 5 bilion, 10 bilion, 15 bilion,
kalau melihat kesan itu tak kurang daripada kerugian negara dalam isu banjir ni ialah 10 bilion. Walaupun berlaku 2 hari. Jadi kita semua tengok menteri-menteri tak aktif. Kita tidak gerakkan aset kita. Helikopter tak ada di udara, puas mencari je. Kita ada helikopter, unit udara tu PDRM. Mana dia kamu punya unit udara ni? Takkan helikopter semua rosak, tak boleh maintain, duit dah tak ada ke negara kita ni. Ini isu keselamatan. Kita kena belanja berjuta-juta untuk keselamatan. Itu tak jadi masalah. Bukan membagaikan wang rakyat, bukan perkara yang bukan-bukan untuk rakyat. ATM, khas ni tentera laut, ada satu helikopter yang canggih yang kita beli berjuta-juta. Kabarnya helikopter tu malam pun boleh lalu. Mana dia? Mana dia helikopter Angkatan Maritim Negara ke apa ke? FPPM. Mana dia? Langsung tak ada berfungsi, langsung tak pergi. Tak apalah. Tapi saya dipahamkan kononnya Ketua Pilihan Negara ada naik helikopter melawat kawasan banjir tu. Inilah benda-benda yang kita kena lihat. Rakyat sekarang menderita. Pusat-pusat pusat-pusat gerakan banjir ini nampaknya tak juga wujud. Berapa banyak balai polis yang terlibat dalam banjir menggunakan balai polis sebagai di kawasannya sebagai bilik gerakan banjir. Hari ni saya nak hantar makanan di Taman Seri Muda. Bagaimana cara nak dihantar ni? Kita tak tahu nak hantar. Orang nak derma makanan cukup banyak. Khasnya restoran-restoran mamak ni. Dia orang ni ada tanggungjawab sosial. Dia beritahu saya, Datuk, cuba cari orang kat Taman Seri Muda tu, siapa yang saya nak bagi makanan ni. Makanan malam ke pagi ke. Kerana kita percaya bahawa kerajaan tak boleh membantu sepenuhnya. Sokongan orang ramai, khasnya pemilik restoran yang mendapat untung daripada pengguna ni, kena dihantar. Tapi di mana? Saya puas mencari tempat serenti untuk macam waktu dulu, waktu kami di Kuala Lumpur banjir, Turaza arahkan sekolah Isyamuddin sebagai center untuk hantar segala pakaian ke, hantar apa ke, kita hantar ke sekolah kebangsaan Isyamuddin. Termasuk makanan. Di situ pihak polis ambil alih atau tentera akan agihkan. Jadi kita mudah kerja. Jadi masalahnya sekarang ni, bagaimana kita nak menyalurkan barang-barang itu? Patutnya Nadma dah buat dah. Dia ambil tanggungjawab ni. Walaupun ni kerja NGO nak menderma. Apa salahnya kalau Denmark buat pengumuman center atau pusat-pusat menerima sumbangan orang ramai barangan atau makanan? Tak ada juga. Jadi inilah masalah kita di Malaysia. Jadi tuan-tuan, balik pada kerumusan saya dalam banjir ni, patut kerajaan mengumumkan sekarang ke semua aktiviti pembalakan dibekukan sekurang-kurangnya 6 bulan untuk mengkaji semula perjanjian aku janji antara pejabat hutan, kerajaan negeri dan juga pembalak supaya memastikan bahawa tempat pembalakannya itu pihak Jabatan Hutan berpuas hati, sudah dibersihkan, sudah diambil segala saki baki kayu balak yang tak berguna, yang tak ada harga ni. Kerana kalau anda tengok apa yang tergambar dalam video di Hulu Langat itu, berpuluh-puluh sampah sarap kayu yang dipotong cantik, bukan roboh, yang dah pun lama terkeluar daripada hutan-hutannya itu, dan kemudian masuk ke sungai, jadi terjah, melanggar rumah-rumah orang di kiri kanan sungai. Jadi kita kena buat urusan itu. Kedua, kaji balik bagaimana nak mengatasi banjir ini. Sama ada kita perlu untuk membuat tembok bagi mengatasi mengelakkan sampah sarap
kayu balak dan sebagainya. Itu yang kena gaya.